Kita tak jumpa guys. Hari ni sekarang nak bawa korang pergi ke satu tempat sejarah ataupun vlog ke tempat sejarah. Di mana tempat istana lama lah ya. Tinggalan daripada Sultan Alaidin. Sultan yang kelima tak silap ya. Nanti kita akan baca sejarah-sejarah dia macam mana. Okey. Tapi jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan tekan button notification untuk korang dapat video-video yang terbaru. Okey. Stay tune. Jangan lupa jaga diri. Stay safe at home. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Okay, sekarang kita dah masuk ke pekarangan Istana Bandar di Kampung Bandar ya. Sultan Alaidin. So kena ambil pas dan kena tulis nama di sini ya. Masuk adalah percuma, tidak perlu bayar. Okay. So mari kita tengok apa ada di istana. Okay. Stay tune. Inilah dia bentuk asal ataupun rekaan asal daripada Istana Bandar yang telah ditinggalkan pada tahun, saya tak ingat berapa tahun tapi agak lama jugalah. Dan kita explore ke dalam dengan tajuk kita pada hari ini ialah vlog Istana Bandar. Dan kita naik. Dalam ni gelap sebab kita tak pasang lampu. Memang kat sini tak ada lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ruang atas bagi istana. Ni bilik-bilik. Tidak besar, bilik dia kecil je. Agak kecil. Hanya boleh memuatkan satu katil di sini. Kamar istirahat, tempat dia berehat. Tempat baginda berehat ketika dahulu. Tengok dekat dia. Ini dia bilik dia. Tapi kali ni dia macam master bedroom juga lah, besar. Agak besar sikit Kita boleh nampak besar. Kita baca sedikit sejarah-sejarah yang ada di sini, silsilah ataupun keturunan. Ni kita turun ke bawah lah. Kita tengok ada apa di aras bawah. Ni adalah di aras atas Bismillahirrahmanirrahim. Ni mungkin tempat dia baginda-baginda dulu pernah duduk bawah ni ataupun tingkat ni, tingkat bawah. Dulu pernah diceritakan oleh guru besar sekolah saya adalah bahawa dulu ni tempat tahfiz, tempat diorang mengaji di bawah ni.
Ketika dahulu lah, ketika zaman pemerintahan baginda Sultan Alaidin. Ini adalah kolam kolam di bahagian luar. Kita boleh tengok kolam dia. Dan kolam ni ada di Istana Sultan Abdul Samad di Jugra. Tapi ketika itu zaman tu pada tahun 2012 saya pergi, dia masih ada lagi tapi sekarang sudah tiada. Inilah antara contoh-contoh dia yang masih tinggal. Tapi kalau kita perhatikan bawah ni macam ada ruang lagi macam ada ruang bawah tanah. Tapi kita tak pasti apa dia. InsyaAllah kalau boleh masuk kita akan masuk. Ni pun bilik juga je. Bilik ataupun mungkin boleh tembus ataupun ni kira ruang tamu lah. Kita tak pasti sebab kita bukan hidup zaman ni kan. Gini tandas lah menuju ke tandas. Maybe baru dibina ataupun sudah lama kita tak pasti, tapi kita ziarah sajalah. Asalnya tapak ni besar Asalnya tapak istana bandar ni agak besar, memang besar. Tapi ada perbaiki pulih dan sebagainya, dia menjadi kecil lah. So kita akan pergi ke next location. Kita ikut jalan luar lah, sebab jalan dalam tak boleh masuk. Tu mungkinlah perigi tu digunakan untuk ataupun telaga, ataupun mudah kata kolah lah, digunakan untuk diorang uduk ke dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanah. Bilik. Rekaan istana ni amat unik. Itu sangatlah unik. Bagi saya suka cara pembinaan dan bentuk ukiran dia. Sebab dikatakan kawasan ni digunakan ataupun rekaan bangunan istana ni daripada 4 negara ataupun daripada 4 negara, tak silap saya tidak berapa ingat. Tapi yang saya ingat adalah 4 negara, iaitu daripada sini bina Islam, sini bina Cina, nampak kita boleh nampak macam Cina, daripada segi bina India. Ni dah telaga. Sebab ketika dulu kita tak ada pipe kan, jadi kita akan gunakan tadahan air hujan. Yang tadi contohnya. Besar kawasan dia, sangat besar. Ni kawasan, tak tahulah kawasan apa. Wallah alam, saya tak berapa pasti, tapi saya nak cari dapur. Kawasan dapur kita nak cari. Manakah kawasan dapur? Assalamualaikum. Ini bilik lah. Macam pejabat pun ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Macam pejabat pun ada. Memang macam pejabat, tapi kita tak pastilah. Inilah yang kita cari, iaitu dapur di mana tempat baginda dihidangkan makanan ataupun tempat masaknya makanan untuk santapan. Inilah. Mungkin ni ada dapur diorang dapur Mungkin di atas ni diletakkan kawah dan dibakarkan arang di bawahnya. Tapi yang ni kita tak tahu function dia apa. Function dia kita tak tahu. Sebab tak pernah nampak lah, mungkin kontrol ke apa ke, kita tak pastilah. Dan ada tulis ni
bilik memasak ataupun dapur. Kawasan ni besar memang besar gila. Tuan-tuan nampak? Ni sekiranya kita nak ke sini, perlulah menjaga percakapan dan sebagainya. Percakapan kita perlu jagalah. Tak boleh sebarang lepas, bahaya. Ni di bahagian luar. Kita tak pergi lagi bahagian ni, kita tak pergi lagi. Blok ni kita tak sampai lagi, tapi kita akan masuk. Dah di bahagian luar dan saya akan tunjukkan di manakah tempat pancungnya. Hukuman pancung dilaksanakan. Agak penat kan? Saya dah berpeluh dah ni. First time kan kita masuk, ataupun ni kali kedua, saya tak silap lagi kali kedua. Last dah jam 6. Ni tandas. Last dah jam 6 saya masuk sini. Allahu Akbar. Cantik dekat dia. Banyak sangat bilik dalam ni. Kita tak tahu ada berapa bilik, saya tak pasti, minta maaf. Tapi memang agak 2 tingkat lah. 2 tingkat dan besar. Ukiran dia, Masya Allah, agak cantik. Memang cantik. Pandai baginda mereka. Mungkin inilah ruang tamu ataupun kawasan hadapan istana ya. Dan mungkin kalau ketika dahulu mungkin dia akan parking kereta kat sini, baginda akan turun dan gerak seperti yang ada di istana-istana ketika sekarang. Kawasannya agak besar sebenarnya, tapi telah dibinakan akan sekolah integrasi di sini sekolah besar sebenarnya. Kita tak dapat naik lagi kita tak naik lagi atas. Kita akan naik ke atas sebentar sahaja lagi. Stay tune. Okey, saya di sinilah. Saya tak pasti ni apa benda. Mungkin ni perigi, nampak macam perigi. Nampak macam perigi tuan-tuan Tapi perigi telah disimen. Kita boleh nampak di sini macam perigi. Dari segi retakan dia boleh nampak macam perigi. Mungkinlah tempat menarik air daripada sumber bawah. Nampak macam Tapi mungkinlah ya. Kita tak pasti sebab kita tak hidup zaman ni. Kita tak berapa pasti. Mungkinlah di sini tempat sumber air diambil. Sumber air bawah tanah lah. Okay, stay tune untuk dekat atas. Ada di bahagian atas. Dah di bahagian atas nampak, bismillahirrahmanirrahim. Bahagian atas. Kita akan pergi ke sini dahulu. Untuk hati berjatuh ni. Ni di bahagian atas, bukan di bahagian bawah. Tingkat kedua. Allahu Akbar. Besar. Hati-hati sebab jeruput. So kena berjalan tu kena pandang bawah juga. Di situ reput, tak boleh pergi. So kena hati-hatilah kalau kat sini. Saya pun tak berani senang nak tengah-tengah ni puan. Dia dah getak. Takut. Okay, ni di bahagian luar. Di balkoni luar lah.
Kita boleh nampak rekaan bentuk. Itu bentuk istana. Banyak bilik Kita akan duduk di salah satu bilik untuk kita bacakan sejarah tentang ini letak sejarah apa Istana Bandar ni sebenarnya. Banyak bilik tuan-tuan, sangat banyak bilik. Ni rapot tak boleh. Bilik yang sama saiz yang sama, tidak berbeza. Oh, ni berbeza saiz dia. Okay, so sekarang kita dah sampai di luar. Maaf ya kalau saya ada drone, saya boleh tunjuk macam mana dia punya bentuk rupa istana sebenar. Okey. Memang panas. Sekarang dalam jam 11 suku kita berada di atas. Ni ada istana. Okey, di sini adalah sebuah sekolah integrasi ataupun dikenali sebagai MITIB. Dan di sana adalah Masjid Sultan Alaidin. Di sana tu yang kalau putih tu adalah Masjid Sultan Alaidin. Dan tapak keluasan istana sebenarnya adalah ni, di kawasan ni semua. Sehinggalah ke masjid sana adalah kawasan istana. Jadi kita tengok muka saya kat sini. Macam mana? Panas tu. Memang panas, tak tipu, memang panas. Sebab cahaya matahari kat atas kan, panas. Okay, sekarang saya nak bawa korang pergi ke tempat Allahumma salli ala Muhammad, Pancung tempat hukuman Pancung. Tempat ni agak semak sikit sebab tak tahulah diorang jaga ke tak. Nampak macam tak dipotong lah, rumputnya tak potong. Tempat berlakunya hukuman Pancung ketika zaman dahulu. Tetapi bukan di tapak sini, tapi di tapak sebelah. Kita tak boleh masuk tapak sebelah kerana dia larangan kawasan sekolah. Di situ. Tuan-tuan nampak yang batang besi tu? Itu adalah kawasan Pancung tapak Pancung. Dia kira daripada sini sampai situ. Tapak Pancung ketika zaman terdahulu. Ini sekolah istana. Okay guys, Assalamualaikum. So hari ni saya memilih kawasan pot di ruang hadapan lah, ruang tamu di hadapan, untuk saya membacakan sedikit sejarah dan tentang Istana Bandar lah sebenarnya. Sebenarnya saya tengah cari juga dan telah jumpa. Mari kita bacakan sama-sama dan kita dengarlah sama-sama, maklumat ni penting. Istana Bandar terletak di Kampung Bandar Jugra, Selangor, Malaysia. Istana ini asalnya tempat bersemayam Sultan Selangor ketika
juga menjadi ibu negeri Selangor ketika dahulu. Yang ini Sultan Alauddin, iaitu Sultan Selangor yang kelima. Pernah menetap di sini selama 35 tahun. Agak lama tuan-tuan. Sejak daripada tahun 1905. Ketika itu ramai pegawai British dan tetamu-tetamu dari negara asing datang ke sini. Di sini istana turut diadakan majlis keramaian dan majlis keagamaan kerana baginda seseorang sultan yang amat berpengaruh dan berkuasa ketika zaman itu. Bermaksud baginda adalah orang yang orang kata apa, terpengaruh dengan agama Islam, kuat imannya ketika itu. Istana bandar ini berhampiran dengan Masjid Alauddin, Sultan Alauddin, iaitu masjid yang kita telah tunjuk tadi, iaitu berwarna putih dan dicatkan dengan warna kuning dan putih. Ketika zaman sekarang adalah berwarna putih, ketika dahulu adalah warna kuning, dan ketika dahulu kala adalah berwarna putih dan kuning. Kini istana ini dijadikan pusat pengajian Al-Quran dan Jabatan Agama Islam Selangor. Ketika dahulu juga, pada zaman dahulu selepas baginda mangkat ataupun berpindah ke istana seterusnya, saya tidak pasti, dijadikan istana ini, kawasan ini adalah sebagai tempat pusat tahfiz ketika dahulu, dan juga dijadikan tempat Jabatan Agama Islam, iaitu JAIS. Seni bina istana ini merupakan seni bina Islam India dan juga Timur Tengah. Bermaksud daripada agama Islam punya seni bina dan juga India, dan juga daripada Timur Tengah, daripada Arab Saudi dan sebagainya. Pekerjanya diambil daripada China untuk menyiapkan istana ini. Maksudnya istana ini tidak dilakukan oleh orang Indon, tapi di seni bina ini dilakukan, penyelenggaraan ini dilakukan oleh daripada China, pekerja daripada China. Waktu itu Lembah Kelang dan Hulu Langat menjadi pengeluar biji timah yang utama. Maksudnya ketika itu adalah Lembah Kelang, kawasan area Kelang, dan juga Hulu Langat menjadi pengeluaran biji timah ketika zaman itulah. Disebut sedikit information daripada Google, ya, saat kita pun tak pandai sangat. Jadi inilah sebut sedikit yang kita dapat kongsikan pada korang semua. Okay? Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Okey, cukuplah sampai sini saja video kita pada hari ini. Adalah ziarah ataupun melawati Istana Bandar. Okey, next time kita jumpa lagi di video yang akan datang. Kita tidak pasti bila. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang telah menonton dan menyaksikan video saya sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, komen, share video ni yang bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan button notification, dan jangan lupa juga untuk subscribe my YouTube channel untuk support. Okey, jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.